أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa khabar para jemaah semuanya? Sihat? Alhamdulillah. Rindu rasanya lama tak jumpa di Masjid Al-Istighfar ya. Well, alhamdulillah, syukur banyak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat diberikan kepada kita kesihatan, dapat kita berada di hari-hari terakhir, di malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini, masih lagi dalam keadaan kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang saya kasihi, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat keberkatan daripada Allah. Saya ingin bertanya kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian, tahu tak kita, mengapakah syaitan itu dikeluarkan daripada syurga? Apa tu dia? Nabi Adam? Oh, tidak mahu sujud kepada Nabi Adam? Kerana apa? Syaitan tidak mahu sujud kepada Nabi Adam. Mereka menyangkakan bahawasanya apa? Mereka ini lebih baik daripada Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan daripada tanah, sedangkan mereka ini diciptakan daripada api. Jadi mereka memandang rendah, hina kepada Nabi Adam dan tidak mahu patuh tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Mereka mempunyai sifat sombong. Kan? Jadi inilah dia tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi lagi diberkati Allah sekalian, topik yang akan kita bicarakan pada malam ini. Mudah-mudahan topik ini bukan sekadar perbicaraan yang biasa-biasa sahaja, tapi perbicaraan yang mana mampu mencetuskan kesedaran dalam diri kita dan kita juga berusaha untuk berhati-hati memelihara diri kita daripada dijangkiti sifat ini. InsyaAllah boleh ya? Baik tuan-tuan muslimin yang saya kasihi lagi diberkati Allah sekalian. Jadi kalau sekarang ini kita katakan ya, apakah maksud kibr? Apakah maksud sombong diri? Sombong diri ini tuan-tuan ataupun takabur ini adalah sifat di mana seseorang itu menolak kebenaran. Kebenaran tu ada tetapi dia tidak dapat menerima kebenaran tersebut lalu dia menolaknya. Dan memandang rendah, hina kepada orang yang lain. Jadi apa tu? Menolak kebenaran dan memandang hina, rendah kepada orang lain. Boleh tuan-tuan sekalian? Boleh ingat tu? Dua ya? Jadi sifat ataupun perasaan ini yang ada dalam hati diri seseorang itu akan membuatnya merasakan dirinya ni lebih daripada orang lain. Menganggapnya dirinya lebih hebat daripada orang lain. Dan ini merupakan sifat yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang termasuk daripada sifat-sifat mazmumah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang bermaksud sesungguhnya Allah SWT itu tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takabur dan membangga-banggakan dirinya. Ini tuan-tuan, puan-puan sekalian, ya, perkara yang kadang-kadang syaitan bisikkan dalam diri kita, syaitan menggoda kita sehingga kan akhirnya kita tidak mahu menerima kebenaran, kita menolaknya dan pada waktu yang sama perkara yang banyak berlaku memandang rendah, hina kepada orang lain. Boleh tuan-tuan puan sekalian? Jadi ini kadang-kadang kita ini bila kita kata sombong ini kita banyak kaitkan dengan orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Ya, kadang-kadang bila kita lihat orang itu mempunyai pakaian cantik, kita kata ni sombong ni tu sengaja nak tunjuk orang yang dia pakai cantik. Kan? Kalau orang ada kenderaan yang baru sebagai contoh, dia kata tu nak menunjuklah tu. Dia ada kenderaan yang baru. Ataupun rumah yang cantik dan sebagainya. Kadang-kadang kita manusia ini mudah nak mengaitkan orang yang mempunyai
perkara-perkara yang kelebihan-kelebihan seperti ini dengan sifat sombong. Nah, adakah perkara itu betul tuan-tuan? Betul tak kalau kita kata macam itu? Ha? Tuan-tuan puan-puan sekalian, tak mesti, ya. Kerana Islam tidak menolak perkara-perkara yang seperti itu. Nabi SAW, ya, buktinya Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat tentang makna takabur ini ataupun sombong. Dalam sebuah hadis, Imam Bukhari ditanyakan yang mafhumnya, sahabat ini bertanya, adakah jika salah seorang daripada kami mempunyai sepasang pakaian yang dipakai itu dikira sebagai takabur? Jawab Nabi SAW, tidak. Kemudian ditanya lagi, adakah jika salah seorang daripada kami memiliki sepasang sepatu yang cantik, yang bertali, yang cantik itu dikira takabur? Nabi menjawab tidak. Maknanya kalau ada pakai kasut yang cantik pun, adakah kami ini takabur? Nabi kata tidak. Kemudian ditanya lagi, adakah jika salah seorang daripada kami memiliki binatang yang dapat ditunggangi, dikira takabur? Maknanya ada kenderaan lah kalau zaman sekarang ni, ya. Ada kenderaan ni, kalau ada kenderaan ni kira takabur ke? Jadi Nabi SAW juga menjawab tidak. Akhirnya ditanya, wahai Rasulullah, apakah makna takabur itu? Jadi bila dah kata tentang pakaian, sepatu, kenderaan, Nabi kata bukan takabur, ya. Jadi takabur ni apa? Nabi SAW menjawab, menolak kebenaran dan memandang hina atau merendahkan orang lain. Apa tu dia? Menolak kebenaran dan memandang hina dan rendah kepada orang lain. Jadi ni dua keywords ni. Apa tu? Menolak kebenaran dan memandang hina dan rendah kepada orang lain. Itulah namanya takabur. Jadi kalau orang itu mempunyai pakaian yang elok, cantik, kasut yang cantik, kenderaan yang elok, cantik, ya, tak mesti dia menjadi orang yang takabur. Bila menjadi takabur, sekiranya di dalam hatinya itu ada apa? Ada sifat menolak kebenaran dan memandang rendah, hina kepada orang lain. Nampak tak kita dapat pelajari pada malam ini, insya-Allah? Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, begini, ya. Kita hidup di dunia ini, kadang-kadang kita rasa kita ni boleh terselamat daripada sifat ini. Betul tak? Jadi kita nak dalam sikit dalam bab ini, ya. Tapi kita kena faham, tuan-tuan. Kita rasa kita dah selamat. Sedangkan sombong ini boleh terjadi sesama manusia, kan? Boleh jadi juga sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang berkaitan dengan urusan dunia dan ada juga yang berkaitan dengan urusan akhirat, ya. Ada yang berlaku dalam keadaan terang-terang, dalam keadaan yang sedar. Contohnya apa, tuan-tuan? Cakap dengan bangga diri, meninggi diri, kan? Kadang-kala tuan-tuan, puan-puan sekalian, dahulunya tidak seperti itu. Tetapi mungkin telah mendapat sesuatu, ada perubahan, maka boleh meninggi diri, bangga diri, kan? Ada yang dengan terang-terang, dalam keadaan terang-terang mengatakan apa? Tak apa, biar nanti dia nampak atau kata. Tak apa, buat aja macam gini, biar dia nampak atau kata, wah kita ni kira hebat, kita ni mempunyai kekayaan, contoh seperti itu. Ya, nanti orang kata macam ni, kena buat seperti ni. Kalau tak buat nanti orang tak nampak, kan? Kan ni banyak kan brother aku. Tunjuk. Cakap, kalau tak cakap dia tak tahu. Ni makna apa? Nak bangga diri. Bila bangga diri makna kita nak rendahkan orang lain lah, maknanya kita lebih baik daripada orang lain, kan? Tu sifat sombong, ya. Kena tunjuk gambar jadi orang tahu. Biar orang nampak yang kita ni macam orang kaya, contoh seperti itu. Ada yang tidak dalam keadaan sedar. Ya, contohnya kita post-post gambar-gambar, ya. Begitu juga kadang-kala anak-anak sombong kepada ibu ayah. Ya, kerana apa? Kerana apabila telah bekerja, dah pandai, kan? Kadang-kadang sombong dengan ibu ayah. Kadang-kadang contoh kita apa orang panggil,
nak amalkan gaya hidup sihat, kita nak makan makanan yang sihat. Yalah kita tahu, ya bulan Ramadan ni kan orang Melayu ni memang terbiasa dengan makanan-makanan juadah-juadah orang Melayu ni yang biasalah, ya. Ada yang mungkin lebih minyak dan sebagainya. Jadi kadang-kala nak nak amalkan gaya hidup sihat tak salah, boleh. Tapi janganlah berlaku sombong kepada ibu dan ayah. Ya kadang-kala bila bicara dengan mereka ni seolah-olah maknanya kita ni yang lebih baik daripada ibu ayah kita, dan itu ada sifat merendahkan. Makanan orang ni tak elok macam ni kan. Sebenarnya gaya hidup sihat ni adalah daripada segi makanan dan juga aktiviti harian kita, ya. Jadi kena jaga bab-bab seperti ini. Jangan kita nak buat sesuatu kemudian kita terlepas pandang, ya, tentang adab-adab kita bersama ibu ayah, dan kadang-kadang menjadikan kita ni orang yang sombong kan. Boleh ibu ayah. Tapi makan makanan sihat tu baik, betul, bagus ya. Jadi kita cuba sesuaikan dalam keadaan dan keluarga kita, ya. Begitu juga ada yang berkaitan dengan dunia, ada juga berkaitan dengan urusan agama. Kalau berkaitan dengan dunia dan juga berkaitan dengan urusan agama, sebagai contoh, oh dah banyak ilmu, dia ni orang yang alim. Sepatutnya tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, bila mana orang itu mempunyai ilmu, dia patut menjadi orang yang lebih merendah diri dan juga tawaduk, ya. Kalau dia banyak beramal pun dia patut merendah diri dan juga ada sifat tawaduk. Kerana apa yang dilakukan, amalan yang dilakukan ini semuanya adalah gambaran yang zahir sahaja. Sebagai contoh tuan-tuan, kita ada gambar kan. Kita ambil gambar, kita print out gambar tu. Bila kita letak seperti itu, gambar tu hidup tak hidup? Tak hidup kan? Mana ada gambar tu bergerak? Contoh gambar tu tak bergerak apa-apa kan? Jadi, gambar ini hanya gambaran saja. Untuk menghidupkan dia, macam mana gambar ni nak hidup? Kena berikan dia roh. Jadi begitulah juga dengan amalan kita. Amalan kita yang banyak mana pun kita lakukan itu, khusus dah masuk di penghujung Ramadan ni, kena hati-hati lebih tuan-tuan puan-puan sekalian. Amalan ini tak hidup tuan-tuan. Ya? Dia hanya menjadi hidup apabila dilakukan disertai dengan keikhlasan. Kalau dilakukan tanpa keikhlasan, dia tak hidup. Tuan-tuan pemuas sekalian, jadi ingat, ya, kadang-kala telah banyak melakukan amalan, ya, menjadi orang yang sombong, ya, rasa dirinya lebih mulia, dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah dia, ya, banyak sekali yang berlaku di penghujung Ramadan ini. Jadi kita kena hati-hati, ya, jangan termakan dengan bisikan hasutan godaan syaitan. Baik. Begitu juga tuan-tuan puan-puan sekalian, bila kita katakan perkara-perkara seperti ini, ya, yang berkaitan dengan urusan dunia, ya, kemudian ada berkaitan dengan urusan akhirat, begitu juga ada yang sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Sombong kepada Allah Taala ni contohnya apa? Bila dah berjaya, bila dah perolehi kejayaan, dia merasakan ini adalah atas usahanya sendiri. Bagaimana itu boleh dikira sebagai sombong? Kerana menolak kebenaran. Kebenarannya apa? Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikannya keizinan sehingga dia dapat berjaya, betul tak? Jadi kalau seperti ini, dia seolah-olah menolak kebenaran tersebut, kan? Tak apa. Semua di bawah kawalan kita. Kita ada kuasa nak lakukan semua ini. Betul ke seperti itu kita manusia? Kita pun tak tahu esok lusa tulat apa yang akan berlaku pada diri kita, kan? Dan itu maknanya apa? Kita menolak kebenaran. Kan? Nampak tak di situ? Ini sombong dengan Allah Taala. Begitu juga tidak bertawakal dan bergantung pada Allah SWT. Hanya bergantung pada diri sendiri saja. Menyangkakan bila dia dah berusaha, dah lakukan apa-apa, mesti berjaya. Tak perlu nak bergantung, bertawakal kepada Allah. Salah tuan-tuan. Itu orang yang beriman ini, di awal pekerjaan kita, kita telah mulakan dengan Bismillah. Maknanya kita minta pertolongan dengan Allah SWT, dengan nama Allah, mudah-mudahan ada keberkatan. Maknanya di awal pekerjaan kita dah mula bertawakal kepada Allah SWT. Lepas tu kita kena usaha lakukan apa yang termampu. Sedapat mungkin kita lakukan. Bila kita dah lakukan, kemudian kita tunggulah natijahnya apa yang Allah aturkan kepada kita. Tapi kalau kita hanya bergantung pada diri kita sahaja, maknanya kita sedang menolak kebenaran.
Ya, kita sombong diri, kita rasa kita ni bangga dirilah, kita rasa kita tinggi diri. Kita mampu melakukan semuanya. Hati-hati, ini bila dikira boleh dikatakan sombong dengan Allah SWT, ya, tidak mahu berdoa kepada Allah sebagai contoh. Ataupun apabila Allah SWT memberikan kepada kita keringanan, rukhsah, ya, tetapi kita tidak mahu mengambilnya. Rukhsah ni keringanan lah. Contoh orang yang dalam keadaan bermusafir perjalanan yang jauh, mereka dibenarkan, diberikan keringanan untuk menjamakkan solat mereka, ya, qasarkan solat mereka, ya. Begitu juga dalam keadaan berpuasa dan yang seterusnya lah, ya. Tapi tidak mahu ambil, sehingga kan menyulitkan keadaan diri dia sendiri, memberatkannya. Kalau tak sulitkan tu lain cerita, tapi ini memberatkan perjalanannya sehingga kan terganggu dan mungkin boleh jadi juga boleh tertinggal apa yang patut, yang fardu yang dilakukan. Ini kerana apa? Sombong, tidak mahu mengambil rukhsah keringanan yang Allah berikan kepadanya. Ya, ini sombong dengan Allah SWT, kerana dirinya kuat mampu lakukan. Begitu juga tuan-tuan, puan-puan sekalian, dikira sombong dengan Allah SWT juga apabila orang itu meninggalkan ibadah kepada Allah SWT. Tinggalkan ibadah, tak salat, tak puasa, tidak mahu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mahu berzikir kepada Allah SWT, tidak baca Al-Quran. Ini semua, ya, boleh dianggap kita ini sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa tuan-tuan? Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah kata apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan doa permohonanmu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takabur daripada beribadah kepada ibadah dan berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Wa yazubillah, semua na'udzubillah. Oh, rupanya bila tidak mahu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun boleh dianggap sebagai orang yang sombong. Tidak mahu berzikir pun dikira sombong, ya. Jadi ni tuan-tuan, puan-puan sekalian, berbagai keadaan sombong ini. Dan sebab menjadi sombong ni banyak tuan-tuan, ya. Antara lain kerana mungkin ilmu yang telah diperolehi. Bagaimana ilmu yang telah diperolehi ini menjadi sombong? Ingat yang tadi kita kata apa? Bila orang itu mempunyai ilmu, kadang-kadang dia dah tak mahu nak mendengar daripada orang lain. Dia rasa dia dah cukup ilmunya lebih banyak daripada orang lain tak, ilmunya tak sebanyak sepertinya. Dia lebih banyak membaca, banyak pengalaman dan banyak mengetahui. Di sini kita balik kaitkan dengan maksud sombong tu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kan? Boleh jadi juga kerana kedudukan. Kadang-kala bila orang ni, manusia ni berubah tuan-tuan. Dulunya dia belum ada kedudukan tertentu. Okey, bagus, alhamdulillah. Tapi mungkin bila dia dapat jawatan tertentu, kedudukan tertentu di tempat kerja ataupun di mana sahaja, kadang-kala boleh berlaku perubahan sikap. Ini kita kena hati-hati dan kita kena jaga sangat-sangat pada diri kita. Ya. Kadang-kala Allah datangkan kepada kita orang yang biasa, yang tak ada apa-apa untuk menegur kesalahan kita. Kita tahu benda yang kita lakukan tu salah, tapi kadang-kadang hati ni tuan-tuan, ini hati ni susah nak terima. Ya, kerana apa? Datangnya daripada orang kebanyakan contohnya. Orang kita tak kenali contohnya, ataupun orang yang pakaiannya mungkin tidak kemas. Kan? Kita ego tidak mahu menerima. Kat situ maknanya kita sombong tanpa kita perasan. Kerana apa? Kita memandang rendah kepada orang lain dan kita menolak kebenaran. Nampak tak dekat situ? Ni kedudukan ni banyak tuan-tuan. Kita pun dah banyak lalui perkara ini. Dulunya kadang-kala tak ada kedudukan apa-apa. Bagus. Ya, sederhana, bagus, alhamdulillah. Tapi bila diri kedudukan, lupa pula diri, meninggi diri. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, janganlah kita berpindah daripada satu keadaan kepada keadaan lain sekiranya Allah SWT belum pindahkan. Maksudnya, bila Allah belum berikan kepada kita kedudukan tertentu, jangan kita minta. Ya, kerana bezanya tuan-tuan, para ulama, alim ulama mengatakan, kalau kita minta, boleh jadi kita tidak dapat bantuan daripada Allah.
Tapi kalau Allah yang berikan kepada kita, Allah pindahkan kita kepada yang tersebut, insya-Allah kita akan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini bab lain tapi insya-Allah sebagai ah, sepintas lalu sahaja. Begitu juga kadang-kala kerana kekayaan. Oh, tengok, oh, dia pakai jam mahal ni, kan? Oh, ni jam mahal ni. Ni oh dia ni, oh ni kasut macam gini, beg seperti ni sebagai contoh. Ada kan negeri yang mana kalau dia memakai beg yang berharga bernilai, baru mereka nak apa? Nak langgani kita. Nak layan kita di kedai. Tapi kalau kita pakai beg biasa je, dia pun tak tengok. Lagi-lagi kalau bawa beg yang besar tu kan, ada orang panggil apa, beg Batam contoh bawa macam gitu, memang terus tak masuk agaknya kedai. Jadi ini kadang-kadang kerana kekayaan ni pun musibah juga. Jadi kita melihat orang, oh, oh tu beg mahal tapi tak apa, dia punya tu lama punya edisi. Ada yang latest lagi. Maknanya bila kita kata seperti itu, kita tak perasan tuan-tuan. Kita sedang apa? Nak merendahkan orang lain. Nampak tak? Okey. Hati-hati ya tuan-tuan dan puan sekalian. Kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Begitu juga kerana kekayaan ini kita inginkan semua yang indah-indah. Ni tak salah tuan-tuan ya. Oh, kadang-kala duduk dekat rumah. Oh, dia duduk di mana? Oh, dia duduk dekat kawasan ni. Oh, ni kawasan ni mahal ni. Oh, rumah dia besar ni. Oh, rumahnya cantik seperti ini. Ya. Tapi bila tengok dekat yang lain pula, oh, yang ini ni rumah kebanyakan ni. Rumahnya tak semahal rumah saya, rumahnya tak secantik rumah. Ini ada sifat merendah diri. Bukan merendah, merendahkan orang lain. Ini tidak elok tuan-tuan. Merendah diri elok, tapi merendahkan orang lain tidak elok. Kita lupa tuan-tuan dan puan sekalian, bahawasanya Allah SWT mampu menolak ataupun menarik segala sesuatu itu dengan sekelip mata. Contoh suasana kita pada hari ini tuan-tuan, di merata dunia. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak menarik sesuatu tu, senang sahaja. Semua kita terkesan dengan perkara tersebut. Ini boleh kita menjadikan satu muhasabah kepada diri kita. Dulu waktu senang, ingat tak kita kepada Allah? Dulu waktu kita senang, kita ada tak menyombong diri? Ada tak kita merendahkan orang lain? Kan? Ini semua banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada episod yang berlaku pada hari ini. Kan? Untuk sama-sama kita muhasabah dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, boleh jadi Allah SWT mengurniakan kepada seseorang itu kekayaan. Tetapi Allah SWT tidak mengurniakan kepadanya apa? Taufik dan hidayah untuk taat kepada Allah SWT supaya menjadi dekat dengan Allah SWT. Sedangkan taufik, hidayah, ketaatan itu adalah sangat kita perlukan bukan sahaja di dunia, tapi begitu juga lebih lagi di hari akhirat. Kan? Jadi kadang-kadang diberikan kekayaan tetapi disibukkan diri kita sampai kita tak dapat taat kepada Allah, sampai kita tidak mendapat kebenaran, menolak kebenaran, kan? Maka itu merugikan kita. Kekayaan itu tidak membawa kita ke mana-mana. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita lihat ya, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kekayaan, tapi pada waktu yang sama Allah bantu kita, ingatkan kepada kita untuk senantiasa ingat kekayaan itu semuanya bersumberkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita tidak menjadi orang yang melupa diri. Ya, okey. Ada yang gila nama tuan-tuan, maknanya populariti lah. Oh, saya ni follower ramai, berapa ribu orang ikut saya sebagai contoh. Banyak pengikut. Dulu mungkin tidak ada pengikut, tak sombong. Bila dah banyak pengikut, dah ramai yang mengikutnya, minta maaf, dah ramai yang mengikutnya, oh menjadi orang yang sombong. Ya, maknanya kalau dia cakap ni semua dengar lah. Ya. Kalau dia cakap ada value-nya. Dan ini bahaya. Kadang-kadang bila kerana inginkan populariti, kemasyhuran ni, kan, maka tergesa dalam menyampaikan sesuatu. Tapi tuan-tuan, puan-puan sekalian, ada alim ulama mengatakan apabila diberikan kemasyhuran pada permulaan, maka sedikit sahaja yang berjaya pada akhirnya. Makna diajarkan pada kita ini supaya jangan kita mengejar ataupun menggilakan kemasyhuran. Kerana bila kita menggilakan kemasyhuran, kurang yang berjaya. Ya, kita akan gagal di penghujungnya. Sebab itu dikatakan kebumikanlah kewujudan kita di bumi, kerana sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa ditanam sudah tentu hasilnya tidak sempurna. Maksudnya tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita hidup dekat dunia, kita cuba jadi orang yang tawaduk.
ya, kebumikan diri kita. Jangan kita mengejarkan kemasyhuran. Hari ini ramai orang mengejarkan kemasyhuran. Ya, hati-hati. Sebab itu ulama juga mengatakan, aku tidak mengetahui seorang yang lebih suka untuk dikenali melainkan hilanglah agama dan terbuka aibnya. Jadi sebab itu para alim ulama banyak mengingatkan tentang perkara-perkara ini untuk kita berhati-hati. Ya, jadi ini antara sebab-sebab mengapa orang-orang menjadi sombong, menjadi takabur. Begitu juga suka nak menunjuk ya, kebaikan yang dilakukan dan senang dengan pujian. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, yang layak mendapat pujian ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan, sebelum kita nak memuji orang, kita perlu puji Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Seperti mana yang diajarkan dalam surah Al-Fatihah kan? Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW melarang kita memuji orang di hadapannya. Tak boleh puji orang depan hadapannya. Nabi kata apa? Ahlaktum. Kamu telah membinasakannya. Kerana apa? Kita memujinya, jadi dia boleh jadi orang yang sombong diri. Kan? Begitu juga, orang yang dipuji pula janganlah tenggelam dalam pujian. Jangan terperdaya dengan pujian orang kepada kita kerana ia umpama racun yang membunuh diri kita. Sebab itu dikatakan, siapa yang gembira dengan pujian akan menyebabkan dia terperdaya dan mendatangkan pelbagai jenis keburukan. Jadi kita jangan termakan dengan pujian, takut ada sifat sombong. Kemudian dalam diri kita, no, saya bila buat sikit je ramai puji saya. Senang dengan pujian. Ya. Dan tuan-tuan, kita kena sedarkan diri kita ni. Manusia ni bila memuji kita ni kerana apa yang mereka sangka ada pada diri kita. Dia rasa kita ni bagus, baik dan sebagainya. Tetapi sebenarnya, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita sepatutnya lebih perlu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala apabila diberikan pujian. Kerana apa? Kerana Allah menutupkan kekurangan, aib, kelemahan kita di hadapan manusia dan Allah mendedahkan kebaikan kita. Sebab itu orang puji kita. Maksudnya apa sekali lagi tuan-tuan? Bila orang puji kita, kerana orang tak nampak kelemahan kekurangan kita, yang orang nampak adalah kebaikan kita. Jadi kita bila mendapat pujian, sepatutnya kita perlu kembalikan pujian itu kepada Allah SWT dan mensyukuri kepada nikmat Allah SWT. Kerana apa? Allah SWT menutupkan kelemahan, kecacatan, keaiban kita di hadapan manusia dan Allah membukakan kebaikan kita. Lihat, faham tak seperti itu? Jadi layak tak kita dapat pujian? Tak, sebenarnya yang layak adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, ya, bila kita ini menjadi orang yang sombong, kita rasa kita ni hebat sangat. Sebenarnya kita tak layak mendapat sanjungan ataupun pujian. Kerana kita tak boleh jadi sombong. Yang boleh sombong adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manusia ni, kita ni tidak ada apa-apa. Semua kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teruklah betul kita ni manusia. Dahlah tak ada apa-apa, diberikan pinjaman, kan, diberi bantuan daripada Allah Taala, kemudian kita nak menyombong diri. Dahlah kita mempunyai sifat kelemahan, kekurangan, kan, kemudian kita nak meninggi diri. Sedangkan esok lusa pula kita tak tahu benda tu ada lagi tak dekat kita. Kalau kata kaya, esok lusa masih kaya ke? Ya? Paling kurang pula kalau kita berwajah cantik sebagai contoh, esok lusa tulat wajah kita sama seperti itu ke? Tak juga tuan-tuan. Jadi buruklah kalau kita ada sifat sombong diri ini. Ya, sebab itu kita perlu kembalikan kepada Allah SWT. Jadi kesannya apa tuan-tuan? Bila kita ada sifat sombong diri ini, kebenaran kita tak nampak, minda kita akan tertutup. Kadang-kadang Allah SWT berikan balasan dekat dunia. Sombong dengan apa? Harta. Allah binasakan harta kita. Kan? Sombong dengan apa? Dengan jawatan. Allah hilangkan jawatan kita. Ini banyak berlaku tuan-tuan. Ya, kesannya apa lagi? Kadang-kadang kita akan menindas orang. Kita melihat orang sebelah mata je. Dan hati kita yang paling penting saya nak katakan juga, sebenarnya hati kita tidak mampu melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita mempunyai sifat sombong. Jadi kita juga member, kawan kepada syaitan. Kerana apa? Syaitan ni kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat bagaimana pula? Akan mendapat siksaan, tak dapat masuk syurga tuan-tuan. Kerana apa? Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk syurga orang yang hatinya terdapat seberat zarah daripada kesombongan. Kerana orang dalam syurga ni semua hatinya baik, tak ada sombong diri, tak ada merendahkan orang lain, tidak menolak kebenaran. Nampak tuan-tuan sekalian?
Baiklah insya-Allah masa kita pun hampir tamat. Jadi apakah jalan keluar ataupun langkah-langkah yang boleh kita ambil daripada perkongsian kita pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, yang pertama, sedarkanlah diri kita. Sedarkan diri kita tentang apa? Jangan sekali-kali kita menolak kebenaran. Kedua, jangan sekali-kali kita menghina. Jangan sekali-kali kita menghina, merendahkan diri orang lain, merendahkan orang lain dan kita pula meninggi diri. Jangan sekali lakukan. Ini adalah sifat orang sombong. Apa tu dia? Menolak kebenaran dan menghina dan merendahkan orang lain. Inilah namanya sombong. Kalau diberikan kepada kita ilmu, diberikan kepada kita kelebihan, tapi kita tak menolak kebenaran, kita tak merendahkan orang lain, tidak menghina orang lain, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Dan kita perlu minta bantuan daripada Allah SWT untuk membantu kita, menjaga kita dan menjadikan kita orang yang sedar diri. Dan kita jadilah hidup di dekat dunia ni orang yang tawaduk, usaha untuk kita mengetahui, mencari, mengetahui ciri-ciri aib yang ada masih ada dalam diri kita, ya. Dan fikirkan keadaan kita pada masa akan datang. Kalau kita nak sombong ni tuan-tuan, kita cuba fikir. Sombong sekali, minggu depan, esok lusa pula, dah benda ni masih ada tak dengan kita. Kita fikir macam gitulah. Kadang-kadang syaitan bisik kita supaya sombong. Bila nak terasa sombong tu, kita kalau Allah tarik balik macam mana? Kan jadi kita fikirkan seperti itu. Begitulah juga kita perlu meninggalkan segala sifat kemanusiaan yang bertentangan dengan sifat ubudiyah, sifat penghambaan kepada Allah SWT. Kerana uh, sifat ubudiyah ini akan mendekatkan diri kita lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah juga reda kita ni jangan terlalu ikut nafsu sangatlah, ya. Jangan terlalu ikut nafsu, kerana nafsu ni memang menyuruh kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak elok, ya. Dan ingat, kadang-kadang Allah datangkan orang untuk uji kita, ya. Ingat, lepas ni boleh jadi Allah datangkan orang untuk menguji kita. Allah datangkan orang untuk memuji kita. Allah datangkan orang untuk menegur kita. Dekat situ ingat bagaimana sikap kita. Ya, kadang-kadang Allah datangkan orang yang mungkin kehidupan tidak sama dengan kita. Adakah kita merendahkan orang tersebut, memandang hina, ya? Adakah kita menolak kebenaran? Itu diri kita yang ketahui. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya kira daripada untuk malam ini yang baik pastinya semua itu diaturkan, disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan juga maaf sekiranya ada kelemahan, kekurangan, tersilap kata, tersilap bahasa. Mudah-mudahan ada manfaat pada malam ini. Ingat, jangan merendahkan, menghina orang lain. Ingat, jangan kita menolak kebenaran, kerana itu adalah orang yang sombong, dan orang yang sombong itu tidak disukai oleh Allah SWT dan tidak layak untuk mendiami, menduduki syurga Allah SWT. Mudah-mudahan Allah piara kita, bantu kita daripada terjebak ataupun tergoda dengan sifat sombong ini, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah juga, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini dan juga menjadikan kita hamba-Nya yang bertakwa, mampu mencapai status takwa Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya malam ini tuan-tuan ada mendapat penambahan ilmu daripada perkongsian saya pada malam ini, jangan lupa untuk kita menyumbangkan infak kepada dana Masjid Al-Istighfar dengan cara yang telah ditetapkan di bawah ini, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.